Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Muhammad Saliza yang mengajar subjek pendidikan kesihatan untuk kamu hari ini. Okey, pada minggu lepas cikgu dah tekankan tentang kecergasan fizikal, ingat lagi. Dan cikgu ada bagi tugasan di mana kamu menghasilkan video tentang senaman ringkas. Okay, di mana kamu perlu mengira kadar nadi sebelum bangun tidur. Bukan sebelum, selepas bangun tidur lah. Okay, bila kamu bangun, kamu angkat dan kamu terus cek nadi, kamu hitung nadi selama 1 minit dan buat catatan. Dan membuat aktiviti senaman ringkas. Sebelum kamu buat, kamu ambil nadi. Okay, sebelum melaksanakan aktiviti, ambil nadi selama 1 minit dan membuat beberapa aktiviti senaman seperti lompat bintang, burpee, squat jump dan apa lagi satu tu. Ada 4 semuanya. Okay, yang cikgu bagi tugasan minggu lepas. Okay, di sini cikgu akan rumuskanlah apa yang kita akan belajar di sini. Okay, untuk tajuk unit 7. Di sini cikgu gunakan buku teks. Okay, buku teks PJK tingkatan 1. Bagi pelajar yang belum dapat lagi buku, okay, boleh download di laman web ataupun di website. Kamu type saja di Google, buku teks PJK tingkatan 1. Memang keluar banyak sumber yang boleh didapati. Okay, untuk ini kita tengok dulu kecergasan fizikal. Okay, dalam ini kita akan belajar beberapa senaman meningkatkan kapasiti aerobik, senaman kelenturan, lakukan senaman daya tahan dan kekuatan otot, melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi badan, mengukur tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Okay, ini antara dia. Ni buku teks ni. Kita boleh tengok sini lah. Okay, apa itu kecergasan? Okay, di sini cikgu highlightkan dekat sini. Kecergasan. Okay, boleh nampak atau cikgu besarkan sikit lah. Okay, menurut Corbin dan Lindsay 2006, kecergasan fizikal adalah keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi membolehkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Komponen kecergasan berasaskan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan komposisi badan. Okey. Cikgu minggu lepas dah tekankan tentang kapasiti aerobik. Apa itu kapasiti aerobik? Okey, ini dia. Kapasiti aerobik ialah keupayaan individu untuk kekal melakukan suatu aktiviti. Okey, jap cikgu besarkan sikit. Keupayaan individu untuk kekal melakukan suatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam satu tempoh masa. Individu yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang baik mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum lesu. Okay, maksudnya sebelum kita buat apa-apa aktiviti itu, berapa lama masa untuk kita berasa lesu tersebut. Kadang-kadang kita buat aktiviti sikit, berlari sekejap dah penat. Main sikit dah penat. Itu maksudnya sini lah. Antara aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik ialah berjoging dan senam aerobik. Okay, untuk kita meningkatkan, kita boleh buat aktiviti aerobik seperti berjoging dan senam aerobik. Okay, jadi sebelum kita memulakan senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kita perlu mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Formula Covenant boleh digunakan untuk mengira kadar nadi latihan. Okay, ini adalah contoh pengiraan dia. Boleh nampak? Okay, untuk mendapatkan bacaan kadar nadi rehat, KNR yang tepat, ambil nyutan nadi pada waktu pagi. Pada waktu pagi ni bangun daripada tidur lah. Sebab tu cikgu dah suruh kamu hitungkan kadar nadi sewaktu bangun daripada tidur. Okay, dapatkan bacaan untuk beberapa hari secara berturut selama 60 saat pada tiap-tiap bacaan. Okay, ambil selama 1 minit lah setiap bacaan tersebut dan buat catatan. Okay, dan kadar nadi maksimum ini adalah contoh pengiraan kadar nadi maksimum bagi murid tingkatan 1. Okay, untuk kamu lah tingkatan 1. Kadar nadi maksimum kamu adalah, okay, ini adalah formula dia, 220 ni
tolak dengan umur. Okay, untuk pelajar tingkatan 1, umur kamu adalah 13. Jadi ini adalah kadar nadi maksimum yang kamu ada. Okay, 207 DSM. Okay, cara mengira kadar nadi latihan ni adalah KNL sama dengan KNM, kadar nadi maksimum tadi, kamu tingkatan 1, 207 ditolak dengan KNR. KNR ni adalah waktu kamu bangun tidur tadi, darab dengan intensiti latihan tambah KNR. Okay. Ini contoh dia. Okay, bagaimana untuk mengira kadar nadi latihan? Okay, kita tengok baca yang ni dulu. Saya berumur 13 tahun, kadar nadi rehat saya ialah 62 denyutan seminit. Intensiti latihan yang perlu saya lakukan ialah 70%. Kirakan kadar nadi latihan untuk saya. Okay. Kadar nadi latihan, okay, di sini 207 tadi, dia punya kadar nadi M tadi, maksimum tadi. Tolak dengan kadar nadi rehat, berapa nadi dia sewaktu bangun tidur, darab dengan 70%. Intensiti kita adalah 70%. Ambil yang ini, tambah dengan kadar nadi rehat. Okey, sambung tadi. Okey, bagaimana kita mengira kadar nadi? Okey, KNL ni adalah kadar nadi latihan kita dan kadar nadi KNM ni adalah kadar nadi maksimum kita tadi iaitu 207. Dan kadar nadi rehat ni adalah kadar nadi kita semasa bangun tidur tadi. Okay, jadi di sini contohnya cikgu letak kadar nadi saya bangun tidur tadi adalah 90. Okay, letak sini 90. Okay, darab dengan intensiti latihan 70% ni. Okay, dan kadar nadi rehat cikgu tadi adalah 70. Cikgu tulis sini. Okay, 90. Macam ni lah. Jadi cikgu akan kira 207 tolak 90. Okay, ni adalah formula dia kan. 70% dia akan jadi 70/100. Jadi cikgu kira dulu lah. Okay, telefon. Jadi 207 tolak 90, 117. Jadi di sini adalah 117. Okey, dan di bawah sini adalah 90. Masih 90 lah. Okey. Jadi cikgu akan darab 117 darab dengan 70%. Dia akan jadi 17 darab 70%. Akan menjadi 81. Okey, cikgu kat sini. 81.9. Okey. Okay. Guna PDF ni dia susah sikit lah. Okay. Okay, tambah dengan 90 tadi. Okay. Okay, jadi kadar nadi latihan kita adalah 81.9 tambah 81.9 tambah dengan 90. Akan jadi 171. 171.9. Lebih kurang dalam 172 lah. Okey, 172 cikgu gunakan. Jadi kadar nadi latihan 172 denyutan nadi seminit. Okey, maksudnya dekat sini apabila saya melakukan aktiviti senaman, okey, senaman saya tidak akan, kadar kiraan nadi saya tidak akan lebih daripada 172.
Okay. Kalau lebih daripada itu, saya perlu slow down, okay, untuk turunkan kadar nadi. Okay. Ini adalah kiraan dia. Jadi kamu boleh cuba balik, cuba di rumah, okay, kirakan kadar nadi, latihan dengan mengira, dapatkan kadar nadi maksimum tadi 220 tolak dengan umur kamu iaitu 13 akan dapat 207. Kadar nadi rehat ni adalah semasa kamu bangun tidur tadi, okay, dan kirakan 172. Ini kalau kita mengambil intensiti sebanyak 70%. Okay, ini dia zon latihan mengikut intensiti. Kalau kamu ambil intensiti sangat tinggi, KNL pada kadar 90% hingga 100% daripada KNM hanya sesuai untuk latihan para atlet berprestasi tinggi yang betul-betul aktif, yang betul cergas. Untuk intensiti tinggi ini pada kadar 80 hingga 90 meningkatkan kapasiti prestasi maksimum kalau dah aktif. Kalau kita biasa-biasa macam saya lah, nak bersenam pun jarang-jarang, jadi kita boleh ambil 70% dahulu. Okay, bila kita dah rasa selesa badan kita dah cergas, baru kita naikkan menjadi 80, 90 dan 100%. Okay. Dan paling rendah kalau ada yang mempunyai masalah kesihatan ataupun tak boleh nak capai ini, kita boleh hard limitkan dulu kepada 70% dulu. Dan yang sangat rendah adalah 50 hingga 60% KNM. Okay. Boleh faham? Okay, kalau ada soalan, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp kita. Okay, ini adalah pengiraan. Jadi saya nak setiap pelajar, okay, minggu lepas pun cikgu dah pesan untuk kamu dapatkan kadar nadi maksimum, kadar nadi rehat iaitu semasa bangun tidur dan membuat aktiviti, 4 aktiviti ringkas, okay, dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas. Okay, jadi di sini kita boleh lihatlah di mana kadar nadi latihan kita di sini. Okay, ada soalan boleh tanya nanti. Okay, sampai di sini. Terima kasih.